Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Macam biasa, terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Sebelum kita start, saya nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah komen, dah bagi kata-kata semangat dan juga komen-komen yang positif tu semua. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun sekarang ni macam, yelah, korang tahu kan, saya tak berapa ada banyak masa sangat. Sebab tu lah macam jarang sangat saya nak balas komen-komen korang. Maaf sangat. Cuma saya ada baca. So, korang janganlah putus asa untuk tinggalkan komen lagi dekat bawah ni, okay? Okay, kisah seram kita pada kali ni, saya nak ceritakan kisah seram yang pernah berlaku dekat sekitar hotel ataupun tempat penginapan lah kita panggil dia kan. Tempat penginapan yang ada di Port Dickson. Cuma kali ni kita ada beberapa kisah dan benda ni semua berlaku dekat hotel-hotel ataupun ialah penginapan yang ada dekat Port Dickson. So, untuk kisah seram hotel Port Dickson ni, saya akan buat 3 part. Jadi kisah ni semua saya ambil daripada sumber internet dan macam biasa saya akan tinggalkan. So kisah ni semua saya ambil daripada sumber internet dan macam biasa saya akan tinggalkan link website dia dekat ruang description kat bawah. Jadi dalam video kali ni kita ada 2 kisah. Dan kisah yang pertama ni, sebelum tu kita kena cakap dulu. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah yang pertama, kisah kondominium tepi laut yang berhantu di Port Dickson. Jadi kita bagi nama samaran dia sebagai Amri. Masa tu dia ada dekat universiti dan dia baru je habis exam, final exam macam itu. So dia pun ajaklah salah seorang kawan dia ni untuk pergi bercuti dekat Port Dickson. Sebab katanya, yelah baru habis exam kan. So dia pun ajaklah kawan dia ni pergi bercuti untuk release tension semua. Diorang pada masa tu daripada KL dan diorang pun plan untuk pergi menyewa sebuah Myvi dan diorang akan bertolak daripada KL ke PD selepas Zohor. Cuma masa tu diorang tak plan pun nak pergi tidur dekat mana, ke hotel mana ke apa. Diorang tak ada plan apa-apa. Kiranya pergi sampai sana baru kita cari macam tu. So diorang main terjah je lah masa tu. Dan perjalanan daripada KL ke PD tu kan tak jauh sangat kan. Dalam 2 ke 3 jam macam itu dah sampai dah. Tak pun kalau naik laju sangat, kurang daripada tu kan. Okey, petang tu dia sampai ke PD. Dah sampai tadi, barulah dia orang kalut cari. Kat mana kita nak menginap malam ni kan? Malam ni nak tidur mana macam tu kan? Jadi masa tu, satu tempat dia orang singgah. Dia orang pergi cek sama ada hotel ni kosong lagi ke tak, nak tidur sini malam ni kan. Tapi kebanyakan hotel pada malam tu semuanya penuh. Cuma adalah kalau dia pergi dekat hotel-hotel yang 5 star, 4 star macam gitu tu, ada je yang kosong. Tapi katanya, yelah dia kan masih pelajar lagi masa tu. So manalah mampu kalau nak tidur hotel yang 5 star macam tu kan. Dan tak lama lepas tu, dia terjumpa ada satu hotel ni yang ada dekat tepi jalan je. Bila dah nampak hotel tadi, dia pun macam biasalah berhenti. Lepas tu pergi tanya, ada bilik kosong tak? Dan masa tu, ada seorang akak ni yang memang jaga dekat kaunter lah. Dia cakap, akak tu macam menyambut dia dengan senyuman. Lepas tu akak tu cakap, kita kena cek dulu sama ada ataupun tak. Dalam 5 minit jugalah dia menunggu. Dan akak tu cakap dengan diorang yang diorang sekarang ni tak ada bilik kosong. Semuanya dah full. Jadi Amri ni pun cakap, lah ya ke kak? Kami dah pergi dah. Semua hotel bajet yang ada dekat PD ni semuanya full. Dan akak tu jawab, yelah dek, kalau datang musim-musim cuti macam ini memang full lah. Dah tu diorang ni pun nak berlalu pergi daripada situ lah. Dan masa dia nak pergi tu, akak tu panggil dia balik. Dek, akak ada je kawan yang buat package penginapan. Tapi bukan hotel lah, dia macam kondo macam tu. Jadi diorang pun adalah proses kan, tanya-menanya, berbincang, ambil nombor telefon semua kan. Dan katanya last kali diorang terpaksa juga untuk ambil je tawaran daripada akak tadi. So akak tu tunjukkanlah peta dia nak pergi ke arah mana semua kan. Dan diorang pun terus gerak ke kondo tersebut. Okey, dia pun pergilah ke kondo tu kan. Katanya daripada jalan utama tu, dia akan masuk satu simpang. Dan juga dia macam jalannya tu agak turun bukit sikit. So lepas turun bukit tu lah baru nampak kondo tu. Masa dia orang sampai tu, dah masuk maghrib dah. Dah dia orang sampai tadi, dia orang ada jumpa seorang pakcik ni, seorang uncle Cina. Katanya uncle ni lah kawan kepada kakak tadi tu. Daripada jauh, kondo ni nampak sangat usang.
dekat basement parking tu, walaupun adalah banyak jugalah kereta yang parking dekat situ kan, tapi tetap juga nampak tempat tu sangat menyeramkan. Dah tu ada jugalah beberapa kereta ni yang parking dekat situ, nampak macam kereta tu dah berhabuk dah, seolah-olah dah parking dekat situ dah terlampau lama. Pelik jugalah kan. Okey, bila dah sampai kondo tu ada lift tau. So diorang pun naiklah lift. Sampai je dekat tingkat yang diorang ni sewa, diorang keluar lift dan kebetulan pula bilik yang diorang menyewa pada masa tu agak jauh sikit daripada lift. So terpaksalah diorang berjalan kan. Berjalan tu katanya sepanjang perjalanan dia untuk ke bilik yang diorang sewa, semasa tu dia cubalah juga tengok bilik-bilik yang lain yang dia lalu tu kan. Kok lah ada orang yang menyewa dekat area situ. Tak adalah rasa macam seram sangat kan. Tapi dia tak nampak langsung bilik-bilik tu semua macam ada yang menyewa. Kawasan situ pun macam tak ada orang langsung tau. Okey, dah settle dah. Uncle tadi tunjukkan bilik diorang pun masuk bilik tu dan berehat kejap. Katanya daripada beranda rumah tu, diorang boleh nampak laut yang luas terbentang. Memang view daripada kondo tu sangat cantik lah. Dan daripada kondo tu juga diorang boleh nampak ada kolam renang kat bawah sana. Dah tu dia pun macam beria lah ajak kawan dia ni untuk pergi tengok kolam renang tu lepas ni. Jadi dalam pukul 7.30 malam, dia dengan kawan dia ni turun ke bawah. Masa tu dia nak pergi cari makan jugalah. Dan alang-alang tu dia naklah pergi tengok kolam renang yang diorang plan esok paginya tu nak pergi mandi dekat kolam tu. Jadi masa tu dia naik lift dan lift berhenti dekat tingkat yang ada kolam renang. Bila pintu lift terbuka je, keadaan sekeliling tu gelap gelita. Yang ada pun cahaya yang masuk sama-sama daripada lubang-lubang yang ada dekat sekitar bangunan tu. So dia pergi tengok ke arah kolam. Kawasan situ memang tak ada lampu langsung, gelap gelita. Padahal tempat tu macam agak luas tau. So diorang boleh nampak lah kan yang kondo ni seolah-olah tak dijaga. Jadi daripada arah kolam tadi, dia dongakkan kepala dia ke atas, tengok ke arah kondo tu. Sebab dia nak tahu berapa ramai je yang tinggal dekat kondo ni kan. Masa tu dia nampak lah ada 2 ke 3 bilik yang berlampu, yang lampunya on. Maksudnya kalau campur dengan dia, dalam 4 bilik je yang berlampu. Mungkin 4 keluarga je yang menetap pada masa tu. So sebab dia dah rasa semacam kan, rasa seram semacam je, dia batalkan niat dia untuk meronda kolam tu. So diorang pun turun ke bawah untuk pergi cari makanan. Jadi diorang pun masuk ke dalam lift. Dia cuba untuk tekan butang lift tu, tapi tak respon tau. Lama dia tunggu, ditekan, tak jadi juga. Sudah, ni lift ni rosak kot. Padahal tadi masa turun okey je. Nampaknya diorang memang tak ada pilihan lain lah. Diorang pun keluar balik lift tu, pergi ke arah tangga dan turun ikut tangga. Bila dibuka je pintu tangga, masa tu diorang tiba-tiba je rasa seram. Mana taknya dekat tangga tu gelap gelita. Diorang langsung tak nampak apa-apa tau. Jadi sebab dia tak ada pilihan kan, dia pun terpaksalah turun juga ikut tangga tu. Masa tu dia pun pergilah on lampu handphone dia. Lepas on je lampu handphone, ya Allah, terkejut gila dia. Tangga tu penuh dengan sampah tau. Kiri kanan semua sampah. Ya macam tangga yang tak dijaga lah. Memang bangunan yang tak dijaga. Dah lah dia orang nak kena turun tangga tu satu-satu kan. Dan keadaannya pula gelap gelita. Tambah lagi seram dia orang masa tu. Dan dia orang takut jugalah sebenarnya. Yelah, kot-kot lah ada apa-apa yang terkeluar daripada sebalik tangga tu. Kalau yang tak nampak ni, yelah takutlah juga kan. Tapi kalau yang nampak tu lagi takut. Yelah kalau ada ular ke, apa-apa je lah binatang yang berbisa. So sebab memang dah tak ada pilihan lain lagi dah, diorang terpaksa juga turun ikut tangga tu. Masa tu kawan dia ni jalan ke depan, jadi dialah yang memototi dekat belakang ni. Dan dengan perasaan yang takut masa tu, diorang turun satu tangga kan. Dan tiba-tiba dia rasa seolah-olah ada tangan yang menyentuh dekat bahu kanan dia. Masa tu dia dah tak tahu nak buat apa dah, tak tahu nak respon macam mana. Apa yang dia fikir masa tu, dia cuma nak cepat-cepat belah daripada tempat tu. Dia cuma nak larikan diri. Dan Amri tadi
terus lari sampaikan dia pula yang ke depan sekarang ni. Dan kawan dia tadi nampak dia lari, dia terus cabut lari juga. So diorang sampai je dekat basement, diorang cepat-cepat masuk dalam kereta nak tinggalkan kondo tu. Sebenarnya masa diorang turun, masa diorang nak berlari tadi, dia ada terperasan lah dekat sebelah kiri dia ni ada kelibat macam seorang perempuan yang berpakaian putih. Jadi dah keluar daripada kondo tadi, diorang pun pergilah cari makan. Diorang jumpa satu kedai, diorang makan dekat sana. Dan selesai je makan tu, jam dah dalam pukul 9 malam. So Amri ni pun ajaklah member dia tadi, jomlah balik kan. Tapi member dia ni takut. Sebenarnya dia pun takut juga. Tapi yelah tak ada pilihan kan. Katanya ikutkan hati diorang ni, memang nak je diorang balik malam tu. Tak payah nak stay dekat PD lagi, terus balik KL kan. Tapi itulah, barang-barang diorang masih lagi ada dalam kondo tu. So nak tak nak, diorang tetap juga nak kena pergi sana untuk ambil barang-barang tu semua. Jadi bincang punya bincang. So sebab diorang, yelah masing-masing pun takut kan, diorang ambil keputusan untuk tidur je dalam kereta pada malam tu. Tak payah pergi kondo, barang-barang kita tu esok je lah kita ambil. Diorang pun tidur kat dalam kereta pada malam tu. Jadi masa dalam kereta tu, sempatlah juga dia try Google cari pengalaman penyewa lain yang pernah tinggal dekat kondo tu. Dah scroll-scroll dia punya phone tu, memang banyak sangat orang yang sharekan kisah diorang ni kena ganggu bila tinggal dekat kondo tu. Ada yang cerita kondo tu sebenarnya ada pernah berlaku seorang perempuan ni bunuh diri. Okey, kisah yang kedua, kisah ni dia bagi tajuk Bilik nombor 15 Hotel di Polisen. Okey, nama dia Eddie. Masa tu Eddie ni dia daripada Terengganu nak pergi ke Batu Pahat. So daripada awal lagi dia dah buat plan dah, dia nak pergi ke Polisen kejap. Dah tu barulah bertolak balik ke Batu Pahat. Yelah masa tu dia pun teringin juga nak tengok pantai Polisen. Biasanya kalau dia jalan jauh ni, dia akan ada seorang lagi kawan. Tapi pada hari tu, dia seorang diri je. So dia pandu kereta daripada Terengganu pergi ke Polisen, dah tengok pemandangan pantai tu semua. Katanya cantik jugalah pantai dekat situ, tapi tak boleh nak lawan dengan pantai yang ada dekat Terengganu. So nak dijadikan cerita, sedar tak sedar hari dah malam dah. Masa tu dia nak sambung perjalanan dia pun rasa macam dah tak larat. Jadi dia pun ambillah keputusan untuk bermalam je lah dekat Polisen tu pada malam ni. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 8.45 malam. Dia pergi kat satu hotel ni, dia check in dekat hotel tu dan dia pun ambillah kunci bilik dia kan. Lepas dia dapat kunci tadi, dia tak belengah, terus masuk bilik. Dan bilik yang dia dapat pada masa tu adalah bilik nombor 12. Dah masuk je bilik tadi, dia pun mandi-mandi semua, segarkan badan, dah tu rehat. Sebenarnya dia nak baring-baring je dekat katil tu, tapi dia terlelap pula. Dan katanya punyalah lena dia tidur masa tu, sampaikan tak sedar yang dia dah tidur sampai pukul 12.30 malam. Dah tersedar tadi, tiba-tiba je rasa macam lapar kan. Dia pun siap-siap lah nak keluar, nak pergi cari makan. Bila dia nak buka je pintu bilik hotel tadi, nak keluar, tiba-tiba je pintu bilik hotel tu tak boleh dibuka tau. So dia pun ketuk-ketuk pintu tu kan, dengan harapan adalah siapa-siapa yang lalu dekat luar ni yang tahu dia dalam kesusahan masa tu. Dia ketuk-ketuk pintu tu, katanya sakit jugalah tangan dia ni. Ya kan kalau ketuk dengan kuat boleh bengkak jugalah tangannya kan. Masa tu dah sejam lebih dah dia cuba untuk buka pintu tu, tapi tak dapat. Dalam masa yang sama, dia pun cuba juga untuk gunakan telefon yang ada dalam hotel tu, call dekat reception untuk minta tolong ke apa kan. Tapi telefon yang ada dalam bilik tu tak boleh digunakan tau. Masa tu dia memang geram sangat, tapi dia tak tahu nak buat apa dah. So dia pun baringlah dekat katil dia sambil-sambil dengan Walkman katanya. Masa tu dia dengar lagu Nur Nilam Sari, layan lagu tadi, dan mata dia ni mula berat balik, mula nak terlelap balik lah kan. Cuma belum pun dia terlena, tiba-tiba je dia terdengar ada seseorang yang panggil nama dia. Jadi nama penuh dia sebenarnya Amir Eddie. So suara lembut yang memanggil dia tu, dia panggil macam ni, Amir. Tapi masa tu dia positifkan diri. Dia fikir itu mungkin ilusi dia je kot. Cuma tak lama lepas tu dia dengar sekali lagi orang panggil dia, Amir, tolong. Dah kali kedua dengar ni, itu bukan ilusi lagi. Dia pun cabutlah earphone dekat telinga ni, nak dengar betul-betul. Dia buka mata dan keadaan bilik dia pada masa tu gelap gelita. Dalam masa yang sama juga, dia dengar balik suara tu
panggil-panggil nama dia tak henti-henti tau. Katanya suara tu betul-betul datang daripada sebelah katil dia. Siapa-siapa yang ada dalam situasi tu pun mesti akan rasa macam takut gila kan. Ya, itulah apa yang dia rasa masa tu. Sampaikan dia dah tak boleh nak buat apa dah, nak keluar daripada tempat tu pun tak boleh. So dia pun ambil selimut yang ada dekat atas katil tu kan, ambil selimut, dia selimut seluruh tubuh dia. Cuma suara yang panggil-panggil nama dia tu masih lagi ada. Menyorok pun tak guna kan. So masa tu dia beranikan diri dia untuk bercakap, untuk bertanya dengan suara tu. Kau siapa? Dia tanya. Dan suara tu cakap, aku Marina. Dah tu Marina tadi cerita dekat dia yang kata dia mati dalam bilik ni sebab dibunuh oleh kawan dia sendiri. Allah, lagilah dia gugup masa tu kan. So dia pun bacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Apa je yang dia ingat dia baca. Sambil-sambil dia baca tu, sambil-sambil dia tutup kepala dia ni dengan mantal sebab dia dah tak nak dengar lagi dah suara-suara tu panggil. Cuma ya, suara tu tetap juga sampai dekat telinga dia. Dan suara tu panggil nama dia tak henti-henti. Dalam masa yang sama juga si Eddie ni menjerit. Dia menjerit minta tolong kan. Katanya dia menjerit tu sampaikan habis suara dia. Tapi peliknya tak ada siapa pun yang dengar suara dia tau. Dan tak lama lepas tu dia dengar suara yang panggil-panggil nama dia tadi mengilai-ngilai sambil panggil nama dia. Jadi masa tu dia dah buntu, dia dah tak tahu dah nak buat apa. So dia cuma baring je dekat atas katil tu, kaku dekat situ, sambil-sambil dia menghayati semua suara-suara yang dia dengar. Dia dengar suara sayu-sayu menangis, lepas tu mengilai, dah tu panggil-panggil nama dia, dan macam-macam bunyi lagi lah yang dia dengar. Dan sekian-sekian lama dia sendiri pun tak sedar bila dia boleh terlelap. Bila dia buka mata je, hari pun dah siang dah. Masa tu dah pukul 11 pagi. Jadi dia pun kemas barang-barang dia semua. Dia nak keluar daripada hotel tu secepat mungkin. Masa dia nak keluar daripada hotel tadi, dia buka je pintu. Senang pula nak buka pintu. Malam tadi bukan main susah lagi. Memang tak boleh langsung nak buka pintu. So dia pun pergilah ke arah kaunter kan. Nak bayar sewa bilik tadi. Lepas tu nak settle check out semualah. Dan bila dia sampai dekat kaunter tu, of course lah dia marah-marah dengan pekerja yang ada dekat kaunter tu. Dia cakap lah yang pintu bilik dia tu susah bila nak buka. Memang tak boleh buka langsung pada malam semalam. Dah tu telefon dekat bilik tu pun tak boleh nak digunakan. Dan dia komplain, dia cakap dia minta tolong, dia menjerit, dia ketuk pintu banyak kali. Tapi tak ada siapa pun yang hiraukan. Dah pekerja-pekerja hotel tu pun macam pelik tau tengok ke arah dia. Dan diorang cakap yang diorang tak ada dengar apa-apa pun pada malam semalam. Diorang tak dengar pun ada orang ketuk pintu. Diorang tak dengar pun ada orang minta tolong. Dah tu diorang pun tanyalah kan, tinggal bilik nombor berapa. Dan si Eddie ni cakap yang dia tinggal bilik nombor 12. Dan apa yang paling mengejutkan, pekerja hotel ni cakap dia hantar orang untuk bersihkan bilik nombor 12. Tapi bilik nombor 12 tu seolah-olah macam tak ada orang tinggal dekat situ. Masa tu Eddie ni memang tak puas hati gila dengan apa yang dah dia alami pada malam semalam kan. Dah tu dia cakap pun macam orang tak percaya. Memang tak puas hati gila. Dia bertekak dengan pekerja dekat sana. Sampaikan dia cakap kalau tak percaya, jom ikut dia nak tunjuk bilik mana yang dia stay pada malam semalam. Bila dah sampai dekat bilik yang dia tidur pada malam semalam, rupa-rupanya bilik tu adalah bilik nombor 15. Bukan bilik nombor 12. Tapi pada malam semalam, dia nampak betul yang bilik dia masuk tu bilik nombor 12. Dah tu yang peliknya, kunci yang dia dapat tu pun bilik nombor 12. Macam mana boleh bilik nombor 15 tu terbuka kalau dia guna kunci bilik nombor 12? Jeng. So memang sah. Masa tu dia dah confirm dah yang sebenarnya dia tersalah bilik. Time tu dia macam yelah heran lah kan. Tapi adalah seorang staff ni, dia tarik si Eddie tadi. Dia cakap sebenarnya bukan cik seorang je yang terkena macam ni. Sebelum-sebelum ni pun ada juga yang pernah terkena dapat bilik yang sekitar situ. Tapi diorang nampak bilik nombor 15 ni adalah bilik yang diorang nak menyewa. Dah tu dia pun ceritalah, kata bilik yang hujung tu, bilik nombor 15 tu bilik yang hujung tau. Bilik nombor 12 tu bilik yang dekat dengan tangga. Sepatutnya kalau dia naik, dia akan jumpa bilik nombor 12 dulu.
Tapi entah macam mana dia boleh pergi ke hujung dan masuk ke dalam bilik 15. Dah tu staff tadi ceritalah, kata bilik nombor 15 ni memang agak keras sikit. Tapi dia tak ceritalah secara detail apa yang pernah berlaku dekat bilik tu. Mungkin betul lah pernah ada yang kena bunuh dekat situ kan. Jadi dia pun dah tak boleh nak buat apa, benda dah berlaku macam itu. So dia pun pergilah nak uruskan apa yang patut. Tapi disebabkan dia tidur dekat bilik yang tak sepatutnya dia dapat, dengan pengalaman ngeri yang dia alami pada malam tu, jadi dia tak dikenakan bayaran apa-apa. Katanya memang dia tak sangka sangat yang dia boleh tertidur dekat dalam bilik yang pernah ada kes bunuh. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.